Baiklah, salam sejahtera, selamat pagi dan salam sehati memacu kejayaan SMK Sungai Udang. Okay, seperti biasa, Cikgu Yi Chan Hong bersama dengan anak-anak Dua Kuning pada pagi yang mulia ini. Okay, tanpa membuang masa, sila izinkan Cikgu untuk membentangkan share screen ya. Cikgu harap anak-anak Dua Kuning dalam keadaan sihat ya. Dan cikgu doakan kamu semua ceria, sihat, sentiasa dan gembira selalu. Okey, baik. Sebentar ya. Baik. Anak-anak, cikgu percaya anak-anak Dua Kuning boleh nampak ya bab 2.4 reka bentuk elektronik slide pembelajaran. Okey. Pada hari semalam, cikgu telah sharekan link video ke dalam kumpulan Dua Kuning ya. Dan cikgu ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Shah dari SMK La Saleh Sentul di Selangor, Kuala Lumpur lah ya. Okay. Kerana video yang pendek tapi padat dengan maklumat tentang reka bentuk elektronik. Dan cikgu percaya anak-anak Dua Kuning telah pun nonton video tersebut dan cikgu telah memberikan arahan untuk anak-anak menyiapkan latih tubi yang disediakan dalam reka bentuk elektronik video semalam lah ya. Dan cikgu pun percaya anak-anak Dua Kuning yang hebat-hebat telah pun ya menyiapkan, telah mencuba pun buat soalan latih tubi. Okey, inilah antara soalan-soalan latih tubi yang cikgu ingin anak-anak Dua Kuning buat semalam, iaitu mikro pengawal. Apakah definisi dia? Okey, gambar wajah dia, contohnya, fungsinya, bahagian yang terkandung ya. Cikgu percaya anak-anak mesti kenal apakah gambar ini. Gambar yang belah kiri atas ya. Yang kotak warna biru ni. Cikgu percaya anak-anak Dua Kuning mesti kenal. Kerana kelas yang lepas-lepas cikgu telah pun menerangkan apakah gambar ini. Gambar ini adalah Arduino. Gambar Arduino ya. Arduino ni sangat bergunalah dalam peralatan dan penggunaan dalam reka bentuk elektronik. Okey, tanpa membuang banyak masa, mari kita lihat apakah jawapan bagi mikro pengawal. Okey, kelas. Kita lihat satu demi satu. Mikro pengawal ya, soalan latih tubi. Pertama, apakah definisi bagi mikro pengawal? Ia merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Itu adalah definisi dia. Okey, kita lihat bahagian yang terkandung dalam mikro pengawal. Okay, cikgu percaya anak-anak Dua Kuning mesti tahu jawapannya kerana buku teks pun dan nota-nota latihan pun ada menyebut bahagian yang terkandung dalam mikro pengawal, iaitu input dan output, CPU, RAM, ROM. Okey, apakah fungsi bagi mikro pengawal? Fungsi bagi mikro pengawal adalah untuk mengawal input dan output dan biasanya ia digunakan untuk melakukan kawalan yang kecil. Okey, contoh bagi mikro pengawal adalah pintu pagar elektrik, kereta kawalan jauh. Okey, cikgu pun telah memberikan banyak contoh-contoh ya, selain pintu pagar elektrik, kereta kawalan jauh ya, seperti ATM, mesin ATM, laptop, handphone ya, sebagai contohnya. Okey, seterusnya. Ini adalah gambar wajah blok bagi mikro pengawal ya. Kalau kita lihat taksiran dari gambar wajah ini, terdapat CPU, RAM, ROM, input dan output yang berada dalam satu chip tunggal ya. Satu kotak besar dan bahagi 4 lagi kotak di dalam kotak besar. Terdapat apa? RAM, ROM, ya, CPU iaitu unit pemprosesan pusat, dan last sekali adalah apa itu? Port. Ya, port. CPU, RAM, ROM, input dan output. Inilah keempat-empat antara gambar wajah blok bagi mikro pengawal. Okey, cikgu ingin mengucapkan
tahniah dan syabas kepada anak-anak Dua Kuning kerana berjaya menyiapkan latih tubi dengan jayanya. Tak apa, jika salah tidak mengapa sebab ini adalah proses pembelajaran. Jikalau salah kita cuba lagi sampai kita berjaya. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat tajuk kita, topik utama kita pada hari ini. Okey, sebentar ya. Okey, kalau mengikut buku teks pada topik hari ini, kita akan belajar topik 2.4.5 iaitu membuat penyambungan litar input dan juga litar output kepada mikro pengawal. Oleh kerana sekarang pandemik wabak COVID-19 masih mengganas di negara kita, jadi anak-anak tidak dapat datang ke sekolah, cikgu pun tidak dapat datang ke sekolah. Jadi anak-anak tidak berpeluanglah untuk melihat secara realistik lah yang sebenarnya. Apakah itu rupa bagi peralatan seperti Arduino, seperti peralatan asas yang terkandung dalam elektronik. Tapi tidak mengapa, pada kelas hari ini, pagi tadi, cikgu telah sharekan satu laman web yang amat membantu anak-anak untuk menerokai lebih mendalam apakah itu sistem elektronik. Okey, mari kita lihat. Izinkan cikgu share lagi sekali slide. Sebentar ya. Okey, bagus. Okey, kita lihat pada hari ini punya. Sebentar ya. Okey, hari ini nampak ni. Anak-anak nampak ni pada WhatsApp group RBT Dua Kuning, iaitu cikgu telah bagikan satu link iaitu learn how to use Tinkercad. Okey, Tinkercad ini merupakan satu laman web ya. Sebelum tu kita buka dulu. Okey, anak-anak boleh buka Google. Di Google search tu anak-anak type Tinkercad, Tinkercad, Tinkercad. Lepas tu type lagi elektronik. Lepas tu bila dah okey, cikgu demo lagi sekali lah untuk bagi anak-anak lebih jelas ya. Sebentar ya, tengah loading. Okey, Tinkercad Electronics. Okey. Nampak tu. Setelah anak-anak buka search, Google search. Okey, pertama ini. Circuits. Learn how to use Tinkercad. Okey, yang pertama ni ya. Itu anak-anak tekan. Cikgu telah bagi link. Jadi anak-anak tekan kat link yang cikgu berikan tu, maka anak-anak tak akan sesat lah. Tak akan tersalah buka. Jangan risau. Okey, dalam website ini, dia kata apa? Learn how to tinker, sharpen your design and making skill ya. Oleh kerana kita yang tajuk reka bentuk dan teknologi. Okay. Design and making skills ya. So now is getting start guides you through the quick simple lesson that to teach the basics of using this Tinkercad circuits. Okay, boleh anak-anak? Okay. Okay, anak-anak move it. Baiklah, sekarang kita lihat gambar-gambar ini adalah antara simulasi ya, simulasi peralatan elektronik. Ya, simulasi seperti contoh ni anak-anak nak buat projek elektronik. Jadi anak-anak murid tak pasti apakah sama ada kita buat lakaran ataupun design yang kita sendiri cipta dekat elektronik tu sama ada boleh berjaya ataupun sebaliknya. Jadi sebelum kita orang kata apa, nanti dah penat-penat belanja labur duit modal semua, tapi pasang tiba-tiba kita salah guna ke ataupun tiba-tiba pasang elektronik tu meletup ke apa, jadi rugi kan. Jadi untuk mengelakkan kita rugi berpuluh-puluh berbanyak-banyak wang belanjaan, jadi website ini Tinkercad amat membantu kita sebagai
perreka bentuk dan teknologi untuk melihat sama ada kita punya hasil lakaran ataupun hasil ciptaan reka bentuk elektronik ni sama ada berjaya ataupun sebaliknya. Jadi jika kita lihat jika ada masalah dalam hasilnya, kita dapat tahulah, oh rupanya saya masalah begini. Apa yang perlu saya baiki? Apa boleh saya buat penambahbaikan? Okey, boleh anak-anak faham? Okey, cikgu pun buat penerangan yang secara asas lah. Okey, dia menunjukkan nampak langkah-langkah ni. Okey, langkah pertama, bina. Make your virtual circuit is real. Okay, then program it. Program it maknanya jalankan apa yang awak telah design dalam tu. Dan okay, ini adalah combinekan circuit dan 3D printing ya. Okay, tak apa. Itu semua ialah penerangan asas lah ya. Okay, sekarang kita lihat. Setelah kita lihat muka surat pertama ni, so kita tekan start simulating. Okay, tunggu dia loading dulu. Start simulating. Dia mengambil masa ya sebab dia nak buat loading. Macam kamu main game pun loading juga kan. Kerana kamu nak main game tu. Sama juga dengan Tinkercad. Sebab dia nak design siap-siap. Loading siap-siap. Okay, tunggu sebentar ya anak-anak. Anak-anak 2 kuning. Anak-anak murid 2 kuning. Okay. Getting start simulating. Okay. Ini adalah antara laman web simulasi lah. Ya. Seperti cikgu cakap tadi. So, anak-anak yang berada di rumah pun boleh cuba menerokai lah laman web ini. Kerana laman web ini amat membantu anak-anak murid dalam memahami apakah itu reka bentuk elektronik. Boleh anak-anak 2 kuning? Okay. Nampak tak? Dia memberikan arahan ya. Start simulating. Let's learn how to test a circuit design with the simulator. Kita tekan je. Okay, ini adalah antara contoh ya, komponen elektronik lah. Okay. Okay, itu kemudian setelah awak anak-anak telah letakkan design-design dekat dalam petak ni, jadi anak-anak boleh tekan start simulasi. Nanti dia akan ni lah tolong kamu semua untuk loading kan. Macam ni contoh dia. Okay. Mana start simulasi? Di sini. Belah kanan atas dia. Start simulation ya. Start. Kita lihat apakah akan terjadi terhadap komponen elektronik tersebut. Ini adalah contoh lah ya. Okay, bagus. Anak-anak nampak tak? Tadi lampu LED gelap. Tapi sekarang telah pun menyala. Okay. Dia sebenarnya selain lampu LED, anak-anak 2 kuning juga boleh gunakan seperti speaker sebagai contoh dia. Okay. Yang belah kanan ni ada gambar-gambar ni. Ini semua merupakan komponen-komponen asas elektronik. Jadi anak-anak 2 kuning bolehlah design ikut suka hati kamu ya. Okay. Kerana kamu telah tekan gambar push, contoh cikgu tekan push button. Jadi sini pun akan keluar push button. Sebagai contoh ni ya. Nampak tu? Itu sebagai contoh ni. Okay. Okay, kita lihat langkah seterusnya. Tahniah. Anda telah berjaya simulasikan circuit lakaran pertama anda ya. Lakaran circuit pertama anda. Okay. Continue to next lesson to learn how to edit component. Okay. Inilah antara salah satu contoh. Okay. Hari ini kelas kita sampai sini saja. Kerana cikgu telah menunjukkan antara contoh-contoh contoh-contoh menggunakan laman web Tinkercad ya, Electronics Tinkercad, dan juga kita telah pun bincang jawapan bagi latitude B.
Cikgu harap anak-anak Dua Kuning boleh faham apa yang cikgu sampaikan. Okay, kalau tak ada apa-apa sampai sini saja rakaman video cikgu dengan anak-anak Dua Kuning. Okay, terima kasih semua. Baiklah. Terima kasih semua dan harap kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okay, terima kasih. Bye-bye.